Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik si Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ini insya-Allah. Macam kontrak tahunan ni dekat surau ni. Tak tahu setahun sekali. Kan? Jadi daripada RTM tadi live dekat TV 1 sampai pukul 8 dah makan sekejap. tak solat lagi. Tak solat tarawih lagi. Sekejap lagi saya solat tarawih insya-Allah. Mudah-mudahan salli ala Muhammad. Pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah SWT. Tuan-tuan, Ramadan ni banyak kelebihan. Orang yang dapat, orang yang bersungguh untuk dapat mencari kelebihan dalam bulan Ramadan, dia akan dapat lah. Bulan Ramadan kelebihan. Orang yang tak bersungguh, dia tak dapat lah. Padahalnya ada orang yang tahun lepas dia duduk dengan kita sama-sama, tahun ni dah tak ada lah. Kalau dia bersungguh tahun lepas tu, dia dapat lah. Tahun ni dia tak ada peluang dah untuk dia dapat. Semalam ada seorang, dia tu bekas pencen TUDM, umur 51, dekat Ceras. Dekat Ceras ya? Elok solat maghrib dan solat isyak. Solat isyak, solat Muhammad, rakaat pertama imam baru habis baca surah Fatihah. Elok baca surah, dia Allah bunyi pun, bunyi Allah Allah. Lepas tu solat Muhammad, orang kecoh-kecoh apa semua Ninggai dalam bulan Ramadan, dalam masjid, tengah solat, last kalam kata last kalam dia kata Allahu Akbar. Kata Allah, dia sebut last. Allah last ni kan. Husnul khatimah. Tapi takat mana yang dia bersungguh dalam 10 akhir awal Ramadan tu dapat kat dia. Kita ni yang duk ada ni kena bersungguh lah. Sallallahu alaihi wasallam kena sungguh-sungguh rebut Ramadan ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sayang tuan-tuan, sayang sungguh. Tadi eloklah habis-habis program kat TV tadi ni, kita tak sempat nak buka puasa proper. Waktu duduk live ni daripada pukul 7 sampai pukul 8. Berhenti sat, makan kurma sebiji, makan kuih sebiji. Lepas kuliah tu, lepas program tu, baru sempat makan. Dia makan. Kita duduk kat kedai. Ada orang duduk lepak kat kedai, hangout apa semua. Malam ni malam Ramadan ni. Patutnya duduk kalut nak kena pergi tarawih dah. Dia tak rasa sempat. Dah tak dah. Solat Muhammad. Bahkan tempat kita ni, berapa blok bangunan duk ada ni? Blok dah ni. Solat Muhammad. Berapa ramai yang betul-betul bersungguh untuk dapat manfaat bulan Ramadan. Dan mana yang lain-lain? Mana yang lain? Nak kata tahun ni PKP limit macam tahun lepas nak masuk tahan kat situ, orang kesian kau setengah mai balik marah kami cukup pinggang kat luar. Tahun lepas kan. Saya ingat lagi bubuh tanda kat situ ni. Surau telah penuh bubuh kat depan tu. Dia mai tu cukup pinggang kat luar. Dia lambat siapa suruh? Dia marah kat orang. Habis apa ke sungan? Bolehlah balik mayang kat rumah. Tapi tahun ni buka masjid elok. Belakang tu boleh mayang ni, tepi ni mayang ni. Tak. Duk banyak tu. Pasal apa? Tuan-tuan, ingat. Antara benda yang menjadi penyebab kepada kita ni berat untuk buat ibadat ialah dosa.
Allah susun dekat kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam riwayat sebut, salli ala Sayyidina Muhammad. Ramadan ni awalahu rahmah. Masuk Ramadan ni, mula-mula sekali kita jumpa rahmat dan kasih sayang Allah. Antara rahmat yang Allah bagi dekat kita ni, tuan-tuan tahu apa? Kita ni jadi mudah buat ibadat. Itu dia, rahmat dia masuk belah kasihan. Kasih sayang Allah, belah kasihan Allah. Bila kita ni sayang kat seorang, Allah kita selalu pemudah dia untuk urusan dia. Betul tak kan? Kita sayang kat anak kita, kita pemudah urusan dia. Kita sayang kat kawan kita, kita pemudah urusan dia. Kalau kita sayang kat seorang, jarang kita bagi dia susah. Kita bagi dia mudah. Bila Allah sayang kat kita, Allah pemudah urusan kita ni untuk buat baik. Waktu masuk Ramadan, semua benda baik mudah yang kita nak buat. Kita baca Quran mudah, kita nak pergi masjid mudah, kita nak nak buka, nak berpuasa mudah, nak qiyamul lail mudah, nak bangun tahajud mudah, nak semua benda kebaikan yang tuan-tuan perasan kita boleh buat lebih hebat daripada sebelum kita masuk Ramadan. Pasal apa? Rahmah Allah limpah. Oh, Allah bagi kita rahmah. Semangat nak buat. Bila kita dapat banyak buat kebaikan, antara kesan daripada kebaikan yang kita buat ialah maghfirah. Maghfirah ni maksud apa? Pengampunan. Ingat, bila kita buat benda baik, kita bukan setakat dapat pahala, kita dapat pengampunan dosa, kita dapat peningkatan darjat. Itu basically benda baik yang kita buat, kita akan dapat 3 benda ni. Kadang Nabi sebut, kadang Nabi tak sebut. Kita boleh main masjid, fi kulli khutwah, pada setiap langkah tu kataballahu bi hasanatan, ditulis baginya satu pahala. Wa muhyanahu bi sayiat, diangkat daripada satu dosa. Wa rafa'a bi darajat, diangkat satu darjat. Tu setiap langkah tu pahala dapat, dosa ampun, darjat angkat. Sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam mayang tarawih. Sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan. Tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan dengan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Berapa kali kita sujud sehari semalam dalam bulan Ramadan? Perasan tak? Masuk bulan Ramadan, kita punya sembahyang sunat tambah tak? Qabla ba'dah buat tak? Lebih pada biasa tak? Aku tanya, apa jawab lah Sat? Amboi lah, yang beku satu macam siapa tu? Macam ni. Buat tak? Macam tu. Tak buat ke? Macam tu. Tak bukan. Tak ada emosi. Tak banyak sikit tambah, betul tak? Rahmat Allah bagi. Dan setiap sujud kita tu Allah bagi pahala. Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Maksudnya peluang untuk Allah ampunkan dosa kita ni sepanjang Ramadan ni sangat banyak. Jalan tu sangat banyak. Bukan setakat tu Nabi SAW sebut, man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa terdahulu. Puasa tu sendiri dia pengampunan dosa. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijastunibat al-kaba'ir atau kama qala. Sembahyang 5 waktu kepada sembahyang 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, merupakan penghapusan dosa selamanya, di antara selama mana dijauhi dosa-dosa besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ramadan ke Ramadan di pengampunan dosa. Maka subhanallah, bila Allah buka dekat kita jalan rahmat, bila kita enter saja Ramadan, kita dapat buat ibadat banyak, maka semua tu jadi pengampunan, jalan-jalan pengampunan dosa. Bila dosa kita diampunkan oleh Allah, di antara tanda dia, di antara tanda dosa kita diampunkan, tahu apa? Tubuh kita jadi ringan nak buat ibadat. Sebab selalunya yang jadi berat nak buat ibadat ni ialah sebab dosa bertapuk. Kita tak berasa kemanisan solat, kita tak berasa manis ibadat, kita tak berasa keseronokan, kesedapan, kelazatan, keinginan nak buat ibadat banyak tu pasal dosa banyak. Macam orang naik kereta Mercedes lah, Mercedes ke, kereta apa ke,
kereta apa dia panggil tu, Bentley ke, kereta-kereta yang mewah kan. Syok kan, naik sedap. Duduk syok kata, jalan tu teruk lah. Jalan mana teruk tu? Tu jalan tu teruk. Aku tak rasa teruk pun. Kereta mahal sedap. Macam saya duduk ni cushion mahal ni. Ini cushion main game. Kan? Dan salih Rasul Muhammad. Sedap. Dia tak pernah naik, dia kan pernah rasa sedap. Dia tak pernah naik, dia tak pernah rasa sedap. Lepas tu bila orang duk cerita sedap, dia duk terbayang macam mana rasa sedap, macam mana best. Dia tak boleh nak imagine. Dia tak nak fikir. Sebab apa? Sebab dia tak pernah rasa. Satu hari dia naik motor. Naik motor. Elok sampai tang simpang tu, kereta langgak dia. Dia jatuh, tergolek, duduk jatuh, patah kaki. Tak boleh nak tengok kereta yang langgak dia tu. Tu kereta Mercedes yang mahal tu, yang dia teringin sangat nak naik, yang orang kereta sedap sangat tu. Kereta tu langgak dia. Dia pun jatuh duduk. Kawan yang bawa Mercedes tu turun, ambil dia. Allah, minta maaf lah cik, saya tak nampak. Jujur saya bawa pergi hospital. Dia pun buka pintu belakang kereta dia. Dia pun angkat kawan ni, pergi letak kat belakang tu, Salih Ahmad. Dia duduk belakang, tempat bos duduk kat Mercedes tu. Duduk belakang Salih Ahmad. Tengok ada sahabat kat tepi, ambil baca. Salih Ahmad sandar. Kawan bawa kereta. Hari tu dia dapat rasa macam mana yang orang duk cerita sedap tak sedap naik kereta tu. Hari tu dia rasa duduk kursi belakang lagi. Anda Salih Ahmad. Tapi dia duk suruh driver tu, cepatlah sikit. Dia kata, bukan saya tak mau cepat ni, jalan jam ni, cepatlah, aku dosa, aku tak larat ni, cepat, aku sakit ni. Driver tu beralih kata kat dia, kan kereta ni sedap, duduk kita bawa pelan-pelan sudahlah, kan kereta ni sedap. Tuan-tuan saya semat, dia berasa sedap tak walaupun kereta tu sedap? Cik tanya soalan ni, dia berasa sedap tak walaupun kereta tu memang sedap? Dia berasa tak? Tak. Pasal apa? Tengah sakit. Kereta tu memang sedap sebab orang lain biasa rasa dah kesedapan naik kereta tu, tapi dia tak boleh nak rasa sedap. Pasal apa? Pasal kaki dia sakit, pasal tubuh dia sakit. Macam itulah kita dengan ibadat. Ada orang rasa sedap ibadat tu, boleh mayang baca Quran. Dalam semayang dia boleh khatam 30 juzuk Quran, macam Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, macam Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, macam sahabat-sahabat yang lain boleh berdiri khatam 30 juzuk Quran dalam satu semayang witir. Tadi tu imam baca surah Sabihis pun menggelupok kat belakang. Panjang pula Sabihis rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Tak boleh ke tukar pendek sikit? Baca kuliah sudah. Ya tu imam tu kadang-kadang ada setengah tempat tu imam dia saya dan Sabihis tak apa dah. Ada seorang tu dia duk komplain sangat dengan tu imam, macam Allah ni orang komplain sangat, semua komplain. Budak-budak tahfiz main baca Quran apa semua. Selamat. Apa gaya je tahfiz, baca pun salah, kadang baca pun salah. Hamil duduk baca tengok. Kan komplain semua. Biasalah kadang-kadang. Tu dia ingat saja nak baca salah ha? Dia pun kalau boleh nak baca perfect elok. Lepas tu taklah Quran kat depan. Takut saya ikut tersalah. Lebih baik baca Quran tu daripada dia duk tersalah baca. Apalah kata je tahfiz, letak Quran kat depan. Nah, budak-budak tahfiz ni kenalah kuat kata murajaah lah sikit. In case kod salah. Maksudnya paling tidak tak Quran tu ajak sana bagi orang belakang tu backup. Tolong tengok kod salah. Apalah bagi orang belakang semua tak betul. Semua tak kena. Tiada saya semua baca lah kalau macam lah komplain. Ada seorang tu duduk komplain tu imam dia. Tu imam ni terus baca pun tak bagus lah apa semua. Satu hari merajuk tu imam ni sebab orang duk komplain sangat. Merajuk dia. Dengar kata haji ni duk komplain sangat, dia pun merajuk dia. Hari ni pengerusi masjid saya dengan rasminya nak letak jawatan saya. Ustaz, dua imam jangan letak jawatan tu imam. Saya ngisi hati. Berapa puluh tahun dah saya duduk ni mai haji ni, pun tiap hari komplain saya baca guni dah berapa lama dah saya ni. Saya tak jawatan hari ni merajuk lah, saya tak mahu merajuk tu. Start motor pun belah balik
Yang pengurusi masjid ni pun jam kita nak buat macam mana ni. Panggil mesyuarat AJK, mesyuarat. Salah seorang kita, siapa yang boleh jadi imam nanti ni? Nak ambil kelang kabut ni mana? Nak cari ni apa semua? Tunggu majlis agama lambat lagi apa semua? Siapa ada cadangan imam-imam ganti mana semua? Seorang angkat tangan, dia kata apa? Saya nak cadang. Tak, kita cadang siapa? Kita cadang tu Tuan Haji yang duk komplain banyak sangat, suruh dia imam. Komplain banyak sangat, suruh dia imam. Tak apa, pergi hantar surat, buat surat rasmi, pergi hantar kat dia. Assalamualaikum Tuan Haji. Salam. Ni kami tadi mesyuarat AJK apa semua pasal itu, imam tu tak jabatan. Ha? Tak ada dah? Oh, lega dia lemah aku. Baca pun lagu tu, lagu ni, lagu tu. Dia tukar lo orang lain pun mau baca pun tak betul. Kami tukar orang lain ni. Alhamdulillah. Dah ada pengganti dah. Dah ada lah nampak gaya tu. Siapa? Tuan Haji. Hey! Dia kata, aku tak boleh. Dia kata, dah Tuan Haji komplain banyak sangat, Tuan Haji ambil lah. Oh, aku tak boleh lah. Dah komplain banyak sangat, Tuan Haji ambil. Dia pun hari tu tak apalah, dah lantik dia ada main tuan-tuan sekalian. Hari tu saya cuma masuk ke depan. Pi terus jadi imam, pakai hari tu bubuh tu atas kepala masuk tu. Macam apa ni, tok Arab tu. Pi kat depan suruh baca apa? Dia fikir aku nak baca surah apa bagi panjang sikit. Dia tunjuk kata panjang sikit ni. Sabihis lah. Kita surah paling panjang sekali Sabihis lah. Pi kat depan tuan-tuan, dia jantung macam nak luruh, jangan main-main pun try tak je. Kita tak biasa-biasa di imam pergi tolak ke depan tuan-tuan, jantung macam nak luruh. Yang Fatihah pun bangkit rakaat kedua, Fatihah tak baca lah. Betul tak? Dia nak sambung rakaat pertama, dia berhenti ayat tak mana, dia duduk fikir dalam kepala dia, dia berhenti tak mana, lagi nak sambung balik rakaat kedua, bangkit kedua, sambung tu Fatihah tak baca. Ada tak? Ada. Amin. Tuan-tuan sila semua. Dia jantung bawa baca surah Sabih, surah Al-A'la. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi qaddara fahada walladhi qaddara fahada alladhi qaddara. Sudah jam. Sangkut cari tak jumpa dah. Walladhi orang belakang orang kata apa? Rokok lah tu imam. Tak larat, tunggu dah. Jangan memin. Jadi subhanallah dan salat Muhammad. Nak cerita apa ni? Aduh, tu imam baca sapi berasa panjang lah. Subhanallah. Kalau boleh nak pi tempat yang sembahyang tarawih tuan-tuan sekalian 20 rakaat 8 minit. Ni hari ni 2-3 hari ni viral pula, yang video baru pula. Dulu kita tengok lah kan yang jenis baca cepat-cepat kan. Yang ni yang baru pula. Allahu akbar. Dallin, amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dallin, amin. Allahu akbar. Oh, subhanallah. Kalau ada tarawih macam tu kat tempat ni tuan-tuan, 8 tingkat masjid dia. Semua orang dah pergi kat situ. Subhanallah. Tarawih ni semayang rehat-rehat, istirahat, semayang rehat-rehat, relax aja. Tahu tak? Baca panjang sikit dia tak syok, tak best. Imam macam waladdallin, amin. Nun. Dia kat belakang nun pula ada. Ya Allah, dia gaya panjang ni. Rupanya nun. Allahu akbar. Kita cantik, alhamdulillah. Tak sedap, tak seronok. Itulah kita. Tak sedap, tak syok. Tuan-tuan betul-betul lah, tak usah duk bohong orang lah. Bohong orang boleh lah, bohong kita tak boleh. Kita main-main di antara tu imam baca satu muka surat penuh satu rakaat dengan separuh muka surat satu rakaat, yang mana yang best? Faham betul-betul? Tidak? Mengaku tak? Kalau main-main tu imam baca surah lazim, itu ayat lazim lagi best. Lagi best. Rakaat kedua kulullah, rakaat kedua kulullah. Oh, subhanallah. Tidak tak? Boleh lagi banyak baca Quran, lagi dengar lagi sedap, banyak mendengar bacaan Al-Quran, lagi syok. Patutnya macam itulah. Tapi kita tak syok, bukan Quran tu tak syok macam cerita tadi, memang sedap. Tapi kita tak sedap pasal apa? Pasal kita kotor dengan dosa. Tu cerita dia. Hati kita melekat dengan dosa, hati kita kelam, tak rasa dah zuk dah, tak rasa dah lazat dah.
Dan itu tujuan kita duk banyak ibadat dalam bulan Ramadan, antaranya ialah untuk kikir dosa-dosa tu. Ittabi'as-sayla hatta hasanata tamhuha. Ikutilah kemaksiatan kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadam dosa tersebut. Tapi masuk Ramadan, kita bukan makin ringan, kita rasa makin berat. Ni semangat kita ni duduk pada 10 yang kedua ni tak sama macam semangat kita waktu masuk mula-mula kita ni. Tidak. Tak payah cerita orang, bukan cerita orang yang tadi waktu elok saya masuk pintu ni, dia keluar pintu ni. Tak sebab tadi waktu sampai saya rasa macam ramai pun saya. Apa buat orang cukup belakang semua masuk ni. Dia boleh ustaz tak ada cantik. Belah-belah gelak-gelak sampai tengok nampak ustaz masuk tu. Buat tak nampak, buat tak nampak. Tak syok, tak best. Saya pun tuan-tuan, tak best. Kita tak rasa lazat dengan ibadat sebab dosa. Orang cerita sedap duduk, orang cerita sedap baca, kita tak boleh nak feel, tak boleh nak rasa, pasal memang tak sedap sungguh. Macam mana kita nak cerita benda kita tak rasa? Yang sepatutnya dosa, sepatutnya yang menjadi pengampunan dosa, tapi tak ada tanda-tanda dosa kita diampunkan setakatlah ni. Sebab badan kita jadi makin lemah, ibadat kita makin kurang, bacaan Quran kita makin sikit, bukan makin banyak. Ustaz Syamad, puasa kita dah makin tak ada hari tu, awal kita jaga juga perkataan-perkataan kita hari ni dah. Maksudnya kita nak kena muhasabah diri kita balik, nak kena tune in balik. Ni kadang-kadang tazkirah ni bukan benda-benda kita dengar-dengar dah, tapi macam mana nak ambil, oh mungkin ni dia mai peringatan balik untuk aku perbetul balik. Nak kena betul balik dah. Nak kena cari balik kelazatan tu, nak kena cari balik kesedapan dalam ibadat tu. Takut-takut dosa-dosa kita tak diampunkan. Bila dosa-dosa kita tak diampunkan, apa yang akan jadi? Sallallahu alaihi Muhammad, maka subhanallah, takut kita termasuk pada senarai orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sallallahu alaihi Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfirlah. Siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tak dapat pengampunan, maka yadkhulun nar, satu riwayat sebut, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. A'abadahullah, dia jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Allah tak mau tengok dia. Sebab tu bila Allah bagi kat kita rahmat dalam bulan 10 yang pertama, Allah limpah keramah, apa buat ibadat banyak, apa seronok buat ibadat, apa syok buat ibadat, apa semangat nak buat ibadat. Dengan semangat nak buat ibadat tu, Allah mula kikir dosa-dosa kita, buang dosa-dosa kita, masuk peringkat kedua, waktu tu awsatuhu maghfirah, Allah mula bagi pengampunan. Ni waktu kedua ni, dah mula dapat pengampunan dah. Dosa-dosa kita dah mula dibersihkan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu dosa kita dah mula bersih, jadi lagi semangat nak buat ibadat, lagi semangat nak bangkit untuk sembahyang sunat, lagi semangat untuk baca Quran, lagi semangat untuk mai sembahyang tarawih. Habis yang kedua, masuk yang ketiga, kita pun dapat cop daripada Allah, itqum minan nar, dia dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, macam itulah yang kita buat. Nabi SAW sebut, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqal min zambi. Siapa yang menghidupkan Ramadannya dengan iman dan harap sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksudkan dengan qiyamul Ramadan dalam ayat tadi ni sebut man qama Ramadan. Siapa yang menghidupkan Ramadan ni, sallallahu yang dimaksudkan dengan qiyam Ramadan itu ialah sunat tarawih, kata Imam Nawawi. Maka sallallahu alaihi Muhammad, namun ada ulama yang memberi maksud yang umum, macam semua solat-solat sunat yang dilakukan untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Maka jadi kalau mengikut pandangan kedua ni, termasuk dalam qiyamul Ramadan ini ialah solat tarawih, solat tahajud, solat taubat, dan semua jenis-jenis ibadat yang kita lakukan pada malam, dalam malam-malam dalam bulan Ramadan. Saya nak minta tuan-tuan untuk satu benda aja. Mari kita susun balik jadual amal kita sebelah malam supaya dapat kesempurnaan sebaik yang mampu untuk kita buat. Nombor satu,
selepas daripada kita buka puasa, boleh tak nak minta jangan tinggal solat qabliyah maghrib, yang sangat jarang kita buat bila kita duduk dalam bulan Ramadan. Setuju tak dengan saya? Buat nak orang yang buka puasa di masjid, yang jenis makan sikit dulu sebelum makan betul-betul, selalu dia akan dapat qabliyah maghrib. Kalau buka puasa di masjid surau tapi jenis makan besar siap-siap, dia pun tak akan dapat 2 rakaat sebelum mayang maghrib. Betul tak ni? Kan kurma dulu, mayang 2 rakaat sunat, mayang maghrib berjemaah, lepas tu sekali baru dia makan. Kalau dia hidang makan besar tu 2 rakaat pun tak boleh nak dapat, pasal dia duk enjoy makan dia tu sekali dia nak semayang maghrib. Betul tak? Dengan tinggal mayang maghrib berjemaah, jangan tinggal. Ba'diyah maghrib paling jangan tinggal, sebab ba'diyah maghrib sunat muakkad. Sunat muakkad, salih alaihi wasallam. Masuk pula isyak, sebelum sembahyang isyak 2 rakaat qabliyah isyak, tolong jangan tinggal. Sunat ghairu muakkad, sembahyang isyak berjemaah lagi jangan tinggal, sebab kalau malam tu al-qadar, di antara syarat dia nak dapat al-qadar ialah sembahyang isyak berjemaah. Salih alaihi Muhammad. Kemudian ba'diyah isyak, sembahyang isyak ni Nabi sebut man sallal isya'a fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Siapa yang sembahyang isyak berjemaah, pahala baginya seperti dia qiyamul lail separuh malam. Tang tu dapat qiyamul lail separuh malam dah ni. Dengar elok ni. Tuan-tuan tolong tanda saat tu, tanda kat sini dah, sebab tuan-tuan pun tak ada tulis apa-apa. Ingatlah, sembahyang isyak berjemaah dapat apa? Pahala seperti qiyamul lail separuh malam, daripada pukul 12 malam sampai subuh pagi. Tu dapat tu. Lepas tu ba'diyah isyak. Ba'diyah isyak ni tuan-tuan perhati ataupun tidak, ramai orang tak semayang ba'diyah isyak. Perhati pun tak? Ya. Sehari dia duduk perhati orang, dia pun tak mayang tak? Mayang. Ada geng jenis semayang, jenis perhati orang, dia duduk apa dah tak semayang, tu pun tak erti, main saja. Tu orang mengaji, dia tak mau main. Siap kata tu. Tambah yang tak bangkit dulu tepi dia duduk semayang ni. Apa dah ni pun apa dah, tu apa dah. Tuan tahu tak, Imam Nawawi sebut kedudukan semayang sunat yang paling afdal, di antara susunan semayang sunat yang paling afdal ialah semayang sunat yang dituntut untuk melakukan secara berjemaah. Semayang sunat hari raya, semayang sunat istisqa. Apa yang istisqa? Minta hujan. Semayang sunat gerhana. Ni semayang sunat yang dituntut untuk buat secara berjemaah. Dia duduk ranking semayang sunat paling afdal. Boleh faham? Semayang sunat tarawih ada tak dalam dituntut untuk semayang berjemaah sebagaimana semayang yang lain? Ya, ada. Berkait dengan salih ala Sayyidina Muhammad, apa yang telah dilaksanakan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang suruh berhimpun untuk buat solat berjemaah. Tidak pada zaman Nabi SAW. Okey. Kata Imam Nawawi, kalaulah solat tarawih ini tidak dituntut untuk melakukan secara berjemaah, maka sunat rawatib. Sunat rawatib sunat apa? Sunat qabliyah ba'diyah yang kita sebut ni. So, semayang ba'diyah isyak namanya sunat rawatib. Okey? Jadi kalaulah semayang sunat tarawih ini tidak diperintahkan untuk berjemaah, maka semayang rawatib ini lebih utama, lebih afdal daripada solat tarawih. Clear? Akan tetapi kalau sunat tarawih ini dituntut untuk dilakukan secara berjemaah, namun tetap sunat rawatib lebih afdal daripada sunat tarawih. Sebab apa? Sebab Nabi pernah meninggalkan sunat tarawih, tapi Nabi tak pernah meninggalkan sunat rawatib. Faham tak ni? Jadi ba'diyah isyak nak banding dengan sunat tarawih, mana lebih tinggi? Mana lebih afdal? Ba'diyah isyak lebih afdal daripada sunat tarawih. Tapi dia memang mai daripada rumah dia memang tanya, hang nak pergi mana tu? Nak pergi main tarawih?
Tu yang isyak tak semayang, ba'da isyak tak semayang. So nak witir tak payah suruh lah. Memang aku nak pergi main tarawih saja. Tak main witir kan? Aku abang dah kan, aku nak pergi main tarawih. Sesudah suruh nak buat witir. Memang aku nak pergi main tarawih, dia kata. Allahu Akbar. Maksud apa? Dia tak faham keutamaan yang mana lebih afdal untuk dia buat. Tidak dah. Lepas tu semayang tarawih. Lepas buat ba'da isyak, tuan-tuan, ada satu semayang dalam hadis riwayat Abu Daud. Dan ada hadis yang lain sallallahu alaihi Muhammad yang menceritakan tentang keutamaan solat 4 rakaat selepas daripada isyak. Kalau sempat buat. Nabi kata sallallahu alaihi Muhammad, pahala ganjarannya seperti melakukan pada malam-malam Al-Qadar. 4 rakaat selepas daripada isyak. Sebagian ulama kata itu ba'da isyak. Sebagian ulama kata tak termasuk ba'da isyak, bahkan semayang yang dibuat selepas ba'da isyak. Ada satu riwayat sebut 4 rakaat dengan 1 salam. Ada riwayat tak menjelaskan 4 rakaat 1 salam, dia sebut 4 rakaat saja. Maka ulama kata buat 2 salam pun tak apa. Pahalanya seperti kita melakukan pada malam Al-Qadar. Terlepas tak? Tak buat. Masuk mayang tarawih. Mayang tarawih memang tak ada pada bulan yang lain. Buat, jangan tinggal mayang tarawih. Tunggu sampai last. Sampai malam akhir. Pastikan, paling tidak kita yang duduk depan saya ni, pastikan kita semayang tarawih sampai malam last. Jangan tinggal satu malam pun. Boleh? Tak apa nak bunyi bagai InsyaAllah. Tengok keadaan Ustaz ni. Kalau okey, okey. Kalau tak, tak payah Ustaz. Dia boleh song kita balik. Benda sunat tak payah duk kecoh sangat lah. Dia song balik ke tu? Ni benda malas nak buat gitu. Betul lah, benda sunat memang tak payah kecoh sangat. Tapi kita ni malas. Jenis berkarat banyak dia tu, bukan dia duk gosok dengan tisu. Betul tak ni? Dia kena ambil paling tidak tahu tu yang duk gosok belakang periuk tu, yang tu. Gosok tu. Lepas tu ambil otosol apa benda ni, bor ikut atas, gosok lagi. Macam jenis karat teruk. Kalau licin elok boleh lah ambil tisu tak tu. Mayang lah tuan-tuan, tak mau semayang sudah. Pakai tak mayang lah jawab dia. Serta kita ni. Betul lah. Baik. Lepas daripada semayang isyak, lepas mayang tarawih, mayang lah witir. Jangan balik dulu. Nabi kata satu hari Nabi semayang dengan para sahabat, 2 riwayat. Satu semayang 3 kali tarawih dengan para sahabat. Nama waktu bukan main tarawih lah. Main tarawih ni nama dia main kemudian. Waktu Nabi SAW main semayang dengan para sahabat, tak disebut semayang itu semayang tarawih. Sebab nama tarawih ni main kemudian. Ulama mutaakhirin, ulama yang main kemudian yang menyebutkan nama tarawih, memberi nama semayang ni sebagai semayang tarawih. Nabi SAW semayang pada malam yang pertama tu, masuk tuan-tuan sekalian pertengahan malam, kira sampai pukul 12 malam semayang. Malam pertama, malam 23 ataupun malam 25. Para sahabat Nabi SAW ada lah, jom pergi semayang kali dengan Nabi. Dia pun ikut Nabi SAW semayang. Nabi berhenti dekat tengah malam. Esok kecoh, semalam kami semayang dengan Nabi SAW, beo. Lepas isyak tu terus tengah malam, beo, sonok kat cerita. Malam esok dia main, Nabi tak main. Malam berikut yang Nabi main, Nabi berhenti masuk 2/3 malam. Lebih kurang waktu kita ni pukul 2 pagi. Daripada lepas isyak pederah sampai kat pukul 2 pagi. Try tengok malam esok. Cerah. Para sahabat cerita ubehnya apa semua. Dicerita para sahabat duduk semayang ni pernah sekali mencecah hampir tak sempat nak bersahur. Wujud sedap ni semayang. Para sahabat kata Rasulullah, pasal apa tak main lagi? Pasal apa tak main lagi? Awak berhenti awal sangat. Malam lah Nabi masuk berhenti tengah malam Pasal apa berhenti awal sangat? Tak puas ni, syok ni semayang Nabi. Nabi kata apa? Aku takut, satu persatu aku takut semayang ni diwajibkan pada kamu. Kalau Nabi main tiap-tiap malam jadi wajib. Jam kita kan? Ni kita nasib baik Nabi tak main, alhamdulillah dia kata. Yang pertama aku takut ni wajib. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata fa innahu man qama mal imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyamal lailati.
Sungguhnya siapa yang semayang bersama dengan imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya seperti dia qiyamul lail seluruh malam. Semayang dengan imam sampai habis. Nabi berhenti tengah malam pukul 12 tu pasal Nabi takut para sahabat tak larat sekali depa balik. Maka Nabi berhenti awal dengan harapan para sahabat stay sampai habis dengan imam. Sebab kalau siapa stay sampai habis dengan imam, pahala yang dia akan dapat ialah seperti dia kumulai seluruh malam. Jadi daripada maghrib sampai subuh non-stop semayang. Tadi mayat isyak berjemaah dapat dah separuh malam. Salat Muhammad. Semayang witir sampai habis dengan imam, pahala dia macam qiyamul seluruh malam. Itu rugi siapa yang balik dulu. Tu kadang-kadang kita buat tazkirah lepas habis tarawih, nak bercakap dengan depa dah balik lah. Saya bilang dia tak tahu. Saya Muhammad. Habis. Lepas tu tuan baca Quran lah, tuan buat lah apa amalan lah, tuan zikir ke, tuan istighfar banyak, ngoreh untuk makan berderai. Saya bangkit pagi sebelum makan, mayang dulu 2 rakaat. At least mayang dulu 2 rakaat sama semayang tahajud. Ini pun duduk dalam qiyamul lail tu lagi. Nah, banyakkan istighfar. Jangan siapa yang duduk depan saya ni yang bangkit makan sahur esok tapi tak semayang tahajud 2 rakaat. Teruk sangat. Bangkit waktu istimewa, bangkit waktu elok dah. Bangkit nak makan aja tapi tak bangkit semayang. Tu. Bangkit dulu, semayang dulu 2 rakaat paling kurang. Ada masa sikit buatlah sunat taubat 2 rakaat. Ada masa sikit buatlah sunat hajat 2 rakaat. Angkat tangan doa minta pada Allah. Lepas tu makan sahur. Habis makan sahur tuan-tuan sekalian, salat Jumaat istirahat saat, istighfar sikit, baca doa kalau ada baki-baki lagi. Lepas tu lagi pergi semayang qabliyah subuh, salat ala Muhammad. Lepas tu semayang subuh berjemaah. Kalau malam tu Al-Qadar, dia dah dapat semua kelebihan daripada Al-Qadar pada malam tersebut. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan paling baik dalam hidup kita, Ramadan paling istimewa. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita dan memberi kebaikan-kebaikan kepada kita, dan Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadar insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Tuan-tuan, ada pengumuman sikit. Tuan-tuan nak balik lagi kat luar sana, saya ada buku untuk diedarkan. Ada banyak tak? Tinggal berapa ni? 1 rim ada? Tak banyak lah, tak sampai. Tak sampai. Alah cukup tu. Ada buku ni buku himpunan solat-solat sunat. Dia punya kaifiat dia. Ada 22 mayang sunat. Nak mayang waktu mana, baca doa waktu baca doa apa, surah apa nak baca apa sebagainya. Sama dalam ni ada sujud syukur dengan sujud tilawah. Salat Muhammad. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Ada waktu-waktu di dalam solat, ada mengqadha atau mengganti solat-solat sunat. Dia lah. Jadikan rujukan lah. Cuma buku ni ada buku yang diwakafkan. Sepanjang Ramadan ni saya distribute buku ni, diedar supaya orang dapat beramal dengan amalan-amalan sembahyang sunat ni, dan ada panduan dia. Jadi tuan-tuan ambil buku ni seorang satu, cuma limited lah, dah nak habis dah, tinggal berapa, tak ingat, tak sampai 100 dah kot. Tuan-tuan ada kat 2000 ke mana, tak cukup lah, tapi dekat mana ada tuan-tuan ambil lah. Tu tuan-tuan ambil, kemudian tuan-tuan niatkan pahalanya kepada orang yang mewakafkan buku-buku ni lah. Kemudian ada tabung dekat luar sana, tabung untuk pembangunan, pengurusan, pembelian tanah untuk kita buat madrasah di Bandar Baru, di Melaka, di Tanjung Minyak Melaka. Kos keseluruhan mencecah 45 juta. Kami dah dapat collect alhamdulillah 2 juta dah, ada 25 juta lagi yang kami cari sepanjang Ramadan ni. Jadi tuan-tuan bagilah tuan-tuan niat untuk wakaf. InsyaAllah mudah-mudahan Allah menggantikan kepada tuan-tuan dengan gantian yang lebih baik. Dan kita juga buat jualan sikit, jualan kurma Ajwa Aliyah Madinah. Kurma Ajwa lah, kurma Nabi SAW. Cuma kurma kita ni sedap sikit, lembut sikit. Dia punya ladang dia tepi dengan Masjid Quba dekat Madinah. Kita boleh beli dengan harga istimewa dalam bulan Ramadan ni. Kita buat promotion sikit lah insyaAllah. Mudah-mudahan jadi kebaikan kepada tuan-tuan. Lagi sekali saya minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.